Allah SWT dia juga diampunkan. Humul qaum la yashqa bihim. Mereka itu adalah kaum yang tidak rugi, tidak sia-sia, tidak celaka orang yang duduk di dalam majlis mereka itu. نسمع قصة من مشايخنا مثل السيد محمد بن علوي المالكي رحمة الله عليه، والحبيب محمد عبد الله الهداد رحمة الله عليهم. كان الحبيب محمد عبد الله الهداد يسمي هذه المجالس يسميها البريد العاجل. البريد العاجل يقول من له حاجة يريد أن الله عز وجل يقضيها يحضر هذا المجالس بهذه النية، يقضي الله عز وجل له هذه الحاجة. فيذكر قصة سمعناها منهم عن رجل كان عاصي وكان يرتكب الكبائر هو ورفقائه من شرب الخمور والزنا وكل الكبائر يرتكبونها. في يوم من الأيام أرادوا يجتمعون على منكر، فأرسل هذا الرجل العاصي خادم عبد له، أرسل عبد له ب4 دنانير يشتري لهم أدوات له من شراب إلى غيره. فخرج هذا العبد في الطرقات في بغداد ليقضي لسيده هذه الحاجات، فسمع ورأى جمع كبير، فسأل عن هذا الجمع، قال له هذا الشيخ منصور بن عمار كان من كبار علماء العراق عنده درس، فتشوق أن يحضر هذا الدرس. وبعد الانتهاء حضر الدرس، وبعد الانتهاء من هذا الدرس قام الشيخ منصور بن عمار قال هناك رجل يحتاج 4 دراهم، من يعطيه 4 دراهم نتوجه إلى الله عز وجل أن تقضى له 4 حاجات. فأخرج هذا العبد 4 الدراهم وأعطاها الشيخ منصور بن عمار. Jadi sebutkan tadi sebuah kisah yang kita dengar daripada masyayikh kita, daripada masyayikh guru beliau, iaitu Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki rahimahullah, dan juga Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Beliau Muhammad bin Abdullah Al-Haddad menamakan majlis-majlis seperti ini, majlis ilmu ini adalah dipanggil pos laju. Dinamakan majlis kita ini adalah pos laju. Sebab apa? Sebab apa yang kita minta sekarang ini, dalam saat seperti ini, dalam keadaan seperti ini, dia cepat sampai dan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu hadirkan apa niat dan juga hajat kita pasti cepat dikabulkan oleh Allah. Dibawakan satu kisah, iaitu ada seorang yang selalu berbuat maksiat, bahkan maksiat yang dibuat itu adalah maksiat kabair, daripada dosa-dosa besar, minum arak, kemudian berzina dan sebagainya. Beliau ni satu ketika sedang berkumpul dengan kawan-kawannya nak buat maksiat, iaitu nak berseronok-seronok. Maka dia perintahkan hamba dia, orang suruhan dia, untuk nak beli kopi ataupun alat-alat, nak, orang kata apa, nak enjoy lah, nak supaya boleh betah duduk ramai-ramai ni, apa makanan, apa ringan ke apa. Dia berikan 4 dirham. Jadi yang pembantu ni pergi pasar nak beli, tiba-tiba dia tengok ada satu suara orang ramai, kemudian orang berkumpul ramai. Rupa-rupanya ketika itu orang berkumpul untuk duduk di dalam majlis ilmu yang dipimpin oleh Syekh Mansur bin Ammar. Mansur bin Ammar yang terkenal, dia itu seorang ulama di Baghdad. Jadi beliau ni tiba-tiba rasa teringin pula, yang orang suruhan ni nak duduk dalam majlis tu. Ketika dia pun duduk dan dia dengar, kemudian selesai tu Syekh ini mengatakan ada orang dianya mempunyai hajat, memerlukan kepada 4 dirham. Siapa yang dapat untuk memenuhi hajatnya, maka bertawajjuh
tujuhlah dia kepada Allah, dia akan dapat permintaan 4, dia akan boleh untuk minta 4 hajat. Maka yang ni, hamba ni dari 4 dirham yang dia dapat, yang disuruh untuk beli barang tu, dia keluarkan, dia kata, Syekh, ini 4 dirham, ambil untuk berikan kepada ibu. فقال له الشيخ اطلب ما هي حاجاتك؟ اسأل ربك 4 حاجات. فقال الأولى إن الله عز وجل يتوب على سيدي ورفقائه من المعاصي والذنوب. والثانية قال الثانية أنا عبد سئم من العبودية، أريد أن أكون حر لوجه الله عز وجل. قال والثالثة قال له هذه 4 دراهم تعتبر الآن علي دين، أريد أن أسددها لسيدي. والرابعة قال الرابعة إن الله عز وجل يغفر لي ولسيدي وللحاضرين. Jadi setelah dia berikan 4 dirham itu, maka Syekh Mansur kata, apa dia, okey, baik, sekarang ni kau dapat untuk minta 4 hajat. Apa hajatmu? Yang pertama, kata hamba ini, aku berhajat supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pengampunan kepada tuan aku dan juga kawan-kawan dia yang sentiasa bergelumang dengan dosa itu. Yang keduanya, aku ini hamba, susah aku nak kerana aku hamba kepada tuan aku, maka aku susah untuk menghambakan diri kepada Allah. Maka aku nak minta supaya aku diberikan kemerdekaan, dimerdekakan. Yang ketiga, 4 dirham ini yang aku berikan ini sebenarnya bukan milik aku, milik tuan. Jadi kalau aku beri ini, maknanya dia menjadi hutang. Maka aku minta supaya ianya disedekahkan oleh tuanku kepada aku, maknanya selesai hutang. Dan yang keempat, hajat aku adalah supaya Allah mengampunkan tuanku, aku dan seluruh kaum muslimin. خرج هذا العبد وهو راجع لسيده ومحموم كيف يقابل سيده. الآن صرف المبالغ وتأخر على سيده، وكان في ذهنه أنه ينال العقاب الشديد من سيده. فحينما عاد بعد تأخر على سيده، قابله سيده بوجه عبوس كده، فقال له يسأل عن سر التأخير. فقال العبد هذا انتظر يا سيدي حتى أحكي لك الحكاية. فحكى الحكاية، فقال له بعد ما انتهى، وماذا سألت ربك؟ ما هي الحاجات التي سألت الشيخ أن يتوجه بها إلى الله عز وجل؟ قال الأولى أن الله عز وجل يتوب عليك وعلى رفقائك. قالوا كلهم بصوت واحد تبنا إلى الله. قال والثانية قال العبودية، أنا سئمت إني عبد دائما أبى أكون حر. قال له أنت حر لوجه الله تعالى. قال له والثالثة قال له 4 دراهم الذي أعطيتني إياها هذه كانت دين علي. قال وهذه 400 درهم هدية أيضا لك، وسامحتك ب4 دراهم. قال والرابعة قال الرابعة إن الله عز وجل يغفر لك ولأصحابك ولا لا. قال أما هذه فهي لله عز وجل. قال فنام في تلك الليلة هذا الرجل، فسمع هاتف يقول له لست أكرم من الله عز وجل، أكرم ب3 حاجات، فأكرمناك بالرابعة، فقد غفرنا لك أنت وأصحابك ذنوبك. Jadi kemudian setelah itu dia pun balik ke rumah hamba ini. Balik dalam keadaan risaulah. Sebab apa? Pertama dia lambat, keduanya 4 dirham yang sepatutnya beli barang, dia pergi pula untuk berikan kepada tempat yang tak sepatutnya. Maka dia risau juga. Maka ketika itu sampailah dia ke rumah, tuannya telah pun menunggu dia dengan wajah yang apa kita panggil nak marah. Jadi sebelum sampai itu, sebelum sempat tuan dia buka mulut untuk nak marah, dia mengatakan sabar dulu.
Aku nak dengarkan cerita dulu. Kalau boleh kau dengar cerita, nanti lepas tu kau nak buat apa, buat. Maka dia mengatakan, begitu diceritakan ketika mana dia hadir kepada pengajian tersebut, dan kemudian telah diberikan tawaran seperti itu, diceritakan, maka tuan dia kata, apa yang kau minta dalam permintaan yang pertama? Ya, aku minta yang pertama supaya Allah SWT mengundiakan taubat kepada engkau dan juga kawan rakan-rakanmu daripada maksiat. Maka semua yang tuan dia dan kawan-kawan dia seketika itu dia mengatakan, tubna ilallah, kami bertaubat kepada Allah. Kemudian yang kedua, aku ni sebagai hamba susah nak ibadah. Jadi aku berharap kalau boleh aku dimerdekakan demi untuk mendapatkan keridhaan Allah. Maka kata tuan dia, engkau dimerdekakan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga aku minta supaya Allah Subhanahu wa taala tadi yang 4 dirham itu sebenarnya saya tengok perhatian atau tidaklah. Yang ketiga itu adalah 4 dirham itu adalah berhutang. Jadi aku minta supaya dia tak menjadi beban kepada aku. Maka kata kepada tuan dia, 4 dirham itu aku hadiahkan kepada kamu dan dihalalkan kepada kamu. Yang keempat apa? Yang keempat adalah aku minta Allah mengampunkan kepada kamu dan rakan-rakanmu dan juga kami, iaitu aku. Maka kata tuan dia, itu adalah hak milik Allah. Pengampunan itu hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu dia pun tidur dan dia dengar suara yang mengatakan, engkau itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu rasa kamu itu lebih pemurah daripada Allah, sedangkan Allah Maha Pemurah. Kalau 3 perkara kamu mintakan untuk tuanmu dengan kepemurahan yang kamu ada, maksud suara itu mengatakan Allah lebih Maha Pemurah. Maka yang keempat itu aku telah kurniakan kepada kamu dan juga kepada tuan dan juga rakan-rakan semua diampunkan. أيضا من الفوائد في هذه المجالس النظر إلى الصالحين الموجودين مثل الحبايب، النظر إليهم كما ذكر الإمام الغزالي، وإن فيه ضعف هذا الحديث ولكن يؤخذ من النظرة إلى العالم تعادل عبادة السنة صيامها وقيامها. هذه نعمة كبيرة. كان يقول الحبيب برضو أيضا الحبيب محمد عبد الله الهداد يقول تستغلون هذه، قال بغض يفتح، لأن كل نظرة إلى العالم تعادل عبادة السنة صيامها وقيامها، فإذا نظرت إلى هذا العالم فيه تعظيم واحترام وتقدير، فغمض عينه اعتبرت نظرة، ثم فتح عينه ثم غمض يعتبر نظرة، وهكذا. ثم الدعاء منهم رب أشهد أغبر لو قسم على الله لأبره. يذكر أيضا السيد محمد بن علوي المالكي قصة عن والدهم وعن جدهم السيد عباس المالكي، لأنه اسمه محمد بن علوي بن عباس المالكي. هذا السيد عباس المالكي لم يكرمه الله عز وجل بالذبوح، فصادف سنة من السنين حج الإمام العالم بالله الحبيب أحمد بن حسن العطاس، فهؤلاء الرجال يعرفون قيمة الرجال، فطلب السيد علوي عباس المالكي من الحبيب أحمد بن حسن العطاس أن يرزقه الله عز وجل ذرية، يرزقه أولاد. فدعا له الحبيب أحمد بن حسن العطاس ومسح على ظهره، فقالوا له إن شاء الله يجي لك ولد. فقال له يا حبيب نريد أن يكون عالما في الحرم. قال يكون عالما في الحرم. نريد يا حبيب أن يكون حافظ لكتاب الله. قال له يكون حافظا لكتاب الله، لكن يا عباس سميه علوي. وأرزقه الله عز وجل وأرزق الحرمين، وأصبح محدث الحرمين السيد علوي المالكي. Kemudian di antara faedah daripada hadir di majlis seperti ini adalah kita dapat melihat kepada para solehin daripada golongan para habaib, daripada para solehin, para ulama, yang mana
disebutkan dalam riwayat, walaupun hadis ini adalah disebutkan sebagai dhaif, akan tetapi mempunyai nilai yang cukup besar untuk kita fahami, iaitu memandang kepada seorang alim itu adalah seperti ibadah setahun siam, puasa di siangnya dan qiyam di malamnya, hanya memandang dengan. Sebab itu disebutkan oleh, dapat faedah daripada Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Dia mengatakan kalau begitu, dia ajarkan, dia ni para ulama, masya-Allah. Dia kata kalau kamu duduk di depan orang-orang yang saleh, orang-orang yang alim, di kalangan orang salihin, maka banyakkan kamu itu mengelik mata atau memejam buka, sebab kira-kirakan setiap kali kau pejam dan buka itu adalah satu pandangan. Jadi 1, 2, 3 banyak pandangan kepada para salihin. Jadi dengan pandangan apa? Tapi dengan pandangan macam mana? Pandangan yang ta'zim, memuliakan, pandangan yang mana kiranya memandang dengan pandangan yang menyanjung juga. Itu yang dimaksudkan, bukan dengan pandangan yang lain daripada itu. Kemudian dan juga doanya para salihin itu adalah sangat kabul, disebutkan. Sebab itu dia katakan berapa banyak daripada doa atau permintaan yang cepat sampai ketika diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu daripada orang-orang yang dipilih oleh Allah, iaitu di kalangan para salihin. Sebab itulah, sebagai contoh, sebuah kisah yang dikisahkan tadi tentang daripada Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki, yang menceritakan tentang datuk dia, iaitu Sayyid Abbas Al-Maliki, iaitu datuknya kepada Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Datuknya namanya adalah Sayyid Abbas. Jadi beliau ni teringin betul nak mendapatkan seorang lelaki. Masa tu dia tak ada anak lelaki, lama tak dapat anak lelaki. Jadi kebetulan ketika itu dia bertemu dengan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ini seorang yang saleh dan alim ma'ruf, kan. Ketika itu dia mengambil kesempatan minta doa, dan didoakan supaya beliau dapat dikurniakan anak lelaki. Maka Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dia pun doakan dan juga mengusap belakangnya, belakang kepada Habib Abbas. Dia usapkan belakang tersebut dan doakan. Kemudian diambil kesempatan lagi, tak cukup dengan itu, dia mengatakan doakan juga anak yang akan lahir itu sebagai orang yang akan paling alim di kota haram ini. Kata Habib Ahmad, okey, al-halim di kota haram ini, dia katakan. Kemudian dia juga yang paling pandai dalam kitab Allah. Betul. Okey, dia akan pandai kitab Allah, disebutkan. Tapi kata Habib Ahmad bin Hasan, dengan syarat kamu beri namanya Alawi, disebutkan suruh bagi nama Alawi. Jadi disyaratkan kepada dia, diberikan nama. Ternyata memang lahirlah anak lelaki dan diberikan nama Alawi. Dan ternyata beliau adalah seorang yang alim, bahkan adalah seorang muhaddis yang terkenal di kota haram, yang mengajar di dalam Masjidil Haram dan juga yang mengambil daripadanya ramai daripada para muridin. فأكرمنا الله عز وجل، حضرنا هذا المجلس بنيات ربطناها بعلمائنا ومشايخنا وساداتنا وبالنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا نحتاج من حبائبنا وساداتنا ومنكم النظر إلينا والدعاء لنا، وإن الله عز وجل يقضي لنا حاجاتنا ويسر لنا أمورنا ويفرج عنا كرباتنا. ولست أهل الكلام، لكن امتثال الأمر، احنا جينا مستمدين، جينا نطلب منكم، ولأنه إن شاء الله بإذن الله لكم أهل الصلاح وأهل الخير، نطلب منكم الدعاء لنا ولأخواننا ولأهالينا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Jadi kerana kami dimuliakan untuk bersama pada malam ini, duduk dalam majlis ini, menyambung hubungan dengan para ulama yang disambung sehinggalah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau dengan tawadhu mengatakan kami juga memerlukan kepada doa, memerlukan juga kepada nasihat dan doa daripada kita semua. Dan beliau mengatakan sebenarnya tidaklah beliau itu sepatutnya bercakap di sini. Beliau datang untuk mengambil faedah di dalam majlis ilmu dan juga majlis seperti ini, tetapi kerana beliau
minta untuk nak menyampaikan, maka beliau pun alhamdulillah dapat menyampaikan ini dengan juga kepada kita faedah yang cukup besar pada malam ini. Jazakumullah khairan katsiran ya Habib. Wa kita minta kepada Allah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang disebutkan tadi itu bukan hanya sekadar satu kisah sebagai satu pesanan, bahkan ianya adalah merupakan doa yang kita juga akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mereka-mereka yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala.